Ustazah pergi dekat jabatan. Ada satu jabatan lah. Jangan tanya kat mana apa semua dia takkan cakap lah kecuali dipaksa, ya. Dah lama lah cerita ni tuan puan, ya. Tak nak terlalu spesifik sangat cerita detail, nanti orang agak-agak pula kan. Dan Ustaz rasa benda ni banyak berlaku di mana-mana juga. Kalau kita berurusan dengan mana-mana jabatan, jabatan, nanti kita akan nampak macam mana sikap orang dalam melayan klien dia, customer dia. Ada hamba Allah ni, Ustaz duduk kat tepi tu, Ustaz ada urusan Ustaz lama kena duduk dulu. Jadi datang orang lain, foreigner tuan-puan, warga asing. Tapi boleh cakap Melayu sikit-sikit. Jadi dia berurusan dekat kaunter, hamba Allah yang bekerja ni 2-3 orang dalam pejabat tu, dia bukan datang dekat kaunter, dia cuma menjerit-jerit daripada jauh. Nak apa? Dia tanya dekat orang ni. Ustazah dekat kan dengan laki-laki tu, Ustazah nampak dia macam malas nak jawab nak apa sebab jauh sangat. Dia pun cakap perlahan je dia cakap. Lepas tu semua soal jawab daripada jauh-jauh, bertempik-tempik, menjerit-jerit. Sampai Ustaz rasa patutnya tulis dekat jabatan tu, budaya kerja dia pertama jerit-jerit. Baru kita boleh terima ya, sebab dah tulis budaya kerja. Kalau tulis budaya kerja mesra, tiba-tiba menjerit-jerit, payah nak terima. Ustazah cuma rasa malu tuan-puan sebab dia bukan warga Malaysia. Dia bukan warga Malaysia. Ustazah rasa malu sebab macam ni. Ustazah fikir satu je, kalaulah itu suami saya, suami kita mungkin akan cakap dengan dia dia cakap elok-elok sikit. Akak pun tak cakap dengan suami akak macam tu, tertengking daripada jauh. Kalau tu ayah kita pun cakap janganlah cakap macam tu, kesian ayah kita ya. Seolah-olah macam orang ni tak ada satu kehidupan ya, kita layan-layan macam tu je. Ketika tu tuan-puan, Ustazah rasa kalau ada mikrofon, Ustazah nak berceramah terus kat situ. Tapi orang tak jemput time tu kan ya. Sebab apa? Sebab ya Allah ya Tuhan, tolonglah, ajarlah sikap yang baik di mana-mana tuan-puan. Tapi ingat, semua tu mula daripada rumah. Semua tu mula daripada rumah ya tuan-puan. Tanpa Ustazah menafikan, pasti mata-mata lain pun melihat kepada keluarga kami juga. Itu cabaran hidup kami lah pula. Ya, kita buat setakat yang boleh, serah pada Allah. Mesti mula daripada rumah, daripada sekolah, daripada masyarakat yang kecil, bawa sampai tua tuan-puan. Jadi Ustazah rasa bersalah kan, cakap dengan lelaki tu, tuan daripada mana, ambil hati dia balik kan, padahal kita ada kaitan pun dengan tempat kerja tu. Tuan daripada mana. Dan alhamdulillah dia dapat maknanya dia melayan kita tu dengan baik. Dan dia bukan sembarang orang tuan-puan. Ada maknanya dari segi pendidikan ada PhD lagi. Yang kita jerit macam tu. Allahu Akbar. Tapi Ustazah lihat benda ni tuan-puan, dekat mana punca dia? Kenapa susah nak ubah sikap orang? Nak ubah sikap anak-anak, nak ubah sikap suami, nak ubah sikap itu. Payah nak ubah sikap. Kita pernah digemparkan juga, viral. Dengan apa? Dengan masalah kebersihan. Yang itu duduk dalam sampah, yang ini duduk dalam sampah, yang itu duduk rumah bersepah, terpaksa panggil macam-macam orang tolong. Tanpa Ustazah menafikan mungkin ada isu-isu lain, tak sihat dan sebagainya. Tapi sebenarnya memang parah masyarakat kita tuan-puan dengan isu kebersihan. Tengoklah yang buang sampah merata-rata berapa ramai. Kalau dekat kampung yang Ustaz duduk tu tuan-puan, nak masuk tempat Ustaz duduk tu, macam-macam tulisan dah ada kat dinding tu supaya tak buang sampah. Semua tulisan Ustaz tengok, semua ada juga sampah. Walaupun dia kata siapa buang sampah kat sini dia orang gila, tetap ada sampah. Jangan buang sampah di sini, denda RM400, lagi banyak sampah. Cuma ada sekali Ustaz lalu, Ustaz tengok sampah tak ada. Tulisan tu dah bertukar lain. Dia tulis apa? Siapa buang sampah kat sini aku santau, dia tulis. Yang itu tak ada sampah tuan-puan. Mentaliti orang Melayu kita nampak bab-bab santau ni dia takut ya. Macam tu ke sikap kita nak kena bentuk dengan sampai santau-santau ke? Nak ubah sikap? Allah Akbar, tak tahu nak cakap lah yang ni. Ustazah nak kaitkan dengan dekat mana nak jentik kesedaran supaya berubah. Yang namanya sikap. Ada satu poin tuan-puan, mudah-mudahan menjadilah tips ni mudah-mudahan, iaitu dengan setiap orang dalam hati masing-masing, qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang penuh sedar, merasakan bahawa dirinya adalah wakil, adalah duta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tanam dalam hati. Jangan kata suka hati aku lah nak buat macam mana. Tak suka hati tuan-puan, tak suka hati. Kenapa? Kita adalah wakil, duta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main suka hati je. Suka hatilah nak apa? Nak mengumpat ke, suka hatilah nak jerit-jerit ke, suka hatilah nak buat akhlak buruk ke. Orang yang main suka hati ni sebab hati dia tu sebenarnya tak suka pun. Ya, sebab dalam hati tu tidak tertanam satu perasaan, satu kesedaran bahawa kita semua ini mewakili umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu tuan-puan bagi pihak umat Nabi. Malu. Kalau kita selalu membawa diri sebagai wakil umat Nabi. Agak-agak akhirat besok, selama hidup kita jaga diri, kita jaga penampilan, kita jaga akhlak, kita jaga hati, sebab kita tahu kita mewakili, kita duta kepada umat Rasulullah SAW. Agak-agak akhirat besok, Nabi kenal tak kita agak-agak? Agak-agak lah. Kalau macam tu lah kehidupan kita, Ustazah percaya insya-Allah tuan-puan, Nabi kenal kita. Ustazah percaya, husnuzan, yakin, Nabi terima kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab tidak ada elemen itu dalam hati, ya, jadi kita tak rasa malu-malu untuk bawa diri seperti mana yang ada je lah. Biarlah teruk ke, buruk kelakuan ke, kubur masing-masing, kita cakap. Tak. Kita umat Nabi tuan-tuan. Nabi diutuskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Satu package, maknanya memang jadi sebab pengutusan Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah. Macam mana dalam rumah tangga akhlak buruk, dalam masyarakat akhlak buruk, dalam bernegara ke, tak kira lah atas muka dunia ni, kita menggambarkan akhlak yang buruk. Kita siapa? Kita adalah umat Rasulullah SAW. Rasul kita, Nabi kita diturunkan, diutuskan dengan tujuan apa? Selain daripada untuk mengajar tauhid kepada Allah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tapi semua ni tuan-puan bergantung kepada soal hati. Sebab itu saya kata qalbun salim. Dengan anak-anak pun kita sebut, ingat elok-elok nak, kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya memang jalannya untuk kita dekat dengan Allah tidak boleh tidak, mesti melalui pintunya juga adalah pintu yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Nabi contoh teladan, ingat pada Nabi, ikut syariat yang Nabi bawa, itu semua jalan nak dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Selalu ingatkan anak-anak. Dan kita ingat diri sendiri juga. Baik-baik bawa diri, ubah perangai kita, minta doa dengan Allah. Kenapa? Sebab kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.